Pertama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali pada pagi ni. Sebelum daripada saya mulakan, nak pastikan suara suara video dan gambar insya-Allah agak-agaknya cantik suaranya. Insya-Allah tak ada masalah. Boleh dengar dengan clear insya-Allah. Alhamdulillah clear Ustaz. Alhamdulillah. Dan minta izin juga, yang keduanya nak minta izin untuk share. Saya nak sharekan apa ni? Screen. Boleh, boleh. Ya. Izan Erna jadikan Ustaz co-host lah. Kejap Ustaz . Ya, ya. Speaker Erna rusak kali. Tunggu sekejap Kak. Sekejap Kak. Speakernya rusak. Jadi tak didengari. Ya. Nah, jadikan Ustaz co-host nak supaya dapat share screen nak. Ia akan share screen. Kau dah dengar kami cakap nak? Jadi kita bercakap seorang-seorang. Maaf Ustaz, sekejap ya Ustaz. Alhamdulillah, dah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harap-harapnya boleh nampak sekarang. Dah boleh nampak Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama insya-Allah mulakan pada pagi ni. Kita akan baca insya-Allah pada pagi ni dengan hadis yang ke-30 insya-Allah. Hadis yang ke-30 daripada kitab hadis Imam Nawawi, hadis 40, yang mana hadisnya namanya hadis 40 tapi ada 42 hadis insya-Allah. Jadi kita akan tengok hari ini kita dah maknanya ialah kita dah sampai, artinya kita dah sampai ke hadis yang ke-30, artinya kita dah 30 kali lebih kuranglah saya rasa Masya-Allah celik mata, tutup mata, celik mata, tutup mata dah 30. Jadi dah terasa Ustaz. Insya-Allah macam itulah insya-Allah. Moga-moga setiap kali kita belajar, setiap hari ni kita niatkan insya-Allah ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Jadikan ya Allah aku ni orang yang ikhlas yang akan dapat pahala daripada apa yang kita sama-sama belajar. Insya-Allah moga-moga nanti kita akan sampai ke hari akhirat, kita akan tengok kenapa aku ni bila amalan aku ni, bila aku buat amalan ni rupa-rupanya aku baca hadis. Moga-moga perkara ni kita hadiri kelas ni walaupun online, kita akan dapat pahalanya dan kita tengok nanti mungkin harap-harapnya ialah kita akan masuk syurga kerana sedikit amalan kita yang ni kan. Amin. Hari Minggu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadis yang ke-30 ni, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Tha'labah
Al-Khushani Jursum ibni Nashir radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang juga saya rasakan jarang-jarang kita jumpa namanya. Kita jarang-jarang dengar namanya. Namanya tak popular, tapi popular di langit. Tak popular di bumi. Terutama bagi kita, anak-anak kita, kepada tak tahulah kan, harap-harapnya cucu-cucu kita, anak-anak kita insya-Allah, generasi selepas daripada kita harapnya mereka ni akan popular. Taklah sepopular supaya nama-nama sahabat ini akan dapat mengalahkan artis-artis ke, mengalahkan pemain-pemain bola ke kan, yang menjadi kegilaan lah. Orang-orang sekarang ni gila dengan artis semua tahu. Artis Koreanya yang nama pelik-pelik pun mereka boleh sebut. Artis Hollywood, Bollywood, tak tahulah lagi mana kan. Artis Afrika kita tak tahu sangat kan. Tapi orang zaman-zaman dulu, zaman kita dululah katakan tahun 60-an, 70-an, 80-an, gila dengan artis Hindustan. Jadi moga-moga nama-nama sahabat selepas ni akan menjadi popular. Jadi bagaimana cara dia? Kita semua bertanggungjawab untuk popularkan. Jadi insya-Allah, dan saya pun bermula minggu depan dijemput pula dah oleh Badan Ibadah Mata-Mata pada setiap hari Selasa pula. Kuliah maghribnya tajuknya ialah sahabat-sahabat baginda Nabi. Itu tajuk dia. Jadi insya-Allah lah maghrib di Badan Ibadah Mata-Mata. Jadi insya-Allah hari ni seorang sahabat ni bernama Khushani, minta maaf, Jursum bin Nashir nama dia. Jursum bin Nashir, tak popular langsung. Tapi dalam senarai sahabat-sahabat Nabi ni, list yang banyak, sahabat ni dibahagikan kepada dua. Ada dua jenis sahabat-sahabat. Yang pertama nama dia, saya tulis ini, ialah nama dia dipanggil sebagai Kibarus Sahabah, dipanggil Kibar As-Sahabah. Satu lagi dipanggil Sigar, dipanggil Sigarus Sahabah. Itu Kibar ini sahabat sahabat Nabi bukan sahabat kita. Sahabat Nabi dipanggil, ada yang panggil Kibar. Kibar ni maknanya ialah sahabat-sahabat yang besar, maknanya. Sahabat-sahabat yang mempunyai kedudukan besar, yang rapat bersama Nabi, bermula daripada, biasanya mereka ni adalah as-sabiquna al-awwalun, mereka ni. Orang-orang yang terdahulu, maknanya. Orang-orang yang awal Islamnya bersama dengan Nabi sampailah kepada akhir hayat baginda. Ada sahabat lagi nama dia Sigar. Sigar ni maknanya kecil, maknanya. Yang ni kecil, maknanya. Sahabat-sahabat kecil, bukan tubuh badan mereka kecil. Yang ni besar, artinya lah mereka ni sentiasa bersama dengan baginda Nabi dari awal sampai akhir. Yang ni bermula kadang-kadang setengah tu masuk Islam di tengah-tengah kadang-kadang. Selepas Badar, selepas Uhud, selepas Ahzab, selepas Khaybar, ataupun selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang ramai sekali sahabat ni masuk Islam ialah selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya lepas buka kota Mekah ni ialah pada tahun yang ke-6, 7 gitu. 8 Hijrah. 8 Hijrah. Bila 8 Hijrah artinya ialah maknanya lambat. Masuk Islam tu kira lambat lah. Bukan maknanya hadisnya sedikit, kadang-kadang hadisnya banyak, tapi mereka ni dianggap sebagai sirar sahabat. Di antara mereka ni ialah seperti ini, Jursum bin Nashir. Dia ni digelar sebagai Abu Sa'labah. Sa'labah ni ialah binatang musang, musang. Kalau ikutnya. Jadi ada sahabat nama pelik-pelik kan, Abu Sa'labah, nama anak dia tu Sa'labah. Nama ertinya musang, tak apa kan. Nabi ni biasanya Nabi ni kalau nama sahabat tu tak baik, dia akan ubah. Kalau tak baik ni nama jahat ke, nama hamba berhala ke kan, dan sebagainya, dia akan ubah. Tapi kalau nama tu cantik, tak ada masalah, dia akan teruskan. No problem. Maknanya teruskan nama awak ni kan. Ada nama apa? Contohnya nama Usaid, nama dia. Usaid bin Hudair. Usaid tu maknanya singa kecil. Tak ada masalah. Singa kecil, singa tunjukkan berani kan. Singa tu orang berani. Tak ada masalah. Ada nama-nama yang jahat. Abdul Uzza contohnya. Abdul Uzza. Abdul tu hamba. Uzza tu hamba berhala. Hamba berhala tak boleh tukar.
Abdullah ke Abdul Rahman ke dan sebagainya. Jadi tu nombor satu itu sahabat ni bernama gelaran dia ialah Abu Sa'labah. Biasanya anak dia bernama Sa'labah. Al-Khushani itu ialah nama nama kabilah. Kabilah dia. Kabilah daripada Khushani. Al-Khushana. Okey, tu periwayatlah hadis kita iaitu sahabat ni. Jadi hari ini kita ingatlah kan seorang sahabat bernama Jursum yang tak popular. An Rasulillah, dia berkata, hadis ini maknanya diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya qala dia kata innallah, ini hadis Nabi. Nabi berkata qala Nabi. Jadi sini ialah qala an-Nabi. Besar sikit insya-Allah. InsyaAllah besar sangat. Gitu. Okey. Jadi qala sini ialah qala Nabi. Nabi SAW telah bersabda maknanya. Iaitu innallaha ta'ala. Itu hadis Nabi. Hadisnya. Sesungguhnya innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala farada. Telah memfardukan. Faraida. Beberapa perkara yang fardu. Jadi dalam dalam bahasa ni, dalam hukum, kadang-kadang satu-satu benda tu dipanggil sebagai, ini saya cerita dulu ulasan terhadap perkataan-perkataan yang ada dalam hadis. Lepas ni kita akan tengoklah pula pengajaran dia dan sebagainya. Jadi kita tengok dulu dia punya ulas perkataan dia. Di sini dia kata fardu. Farada ni makna fardu. Ada juga dalam bahasa Arab nama dia wajib. Wajaba. Wajaba maknanya wajib. Kadang-kadang dalam Quran juga dia kata kataba. Kataba maknanya menulis. Jadi ada perkataan farada, ini hadis tadi, hadis yang kita baca pada hari ini. Kemudian ada perkataan wajaba. Wajaba. Maknanya ialah wajib. Kadang-kadang dia guna kataba. Kataba, kutiba dan sebagainya lah. Sebagaimana tentang tentang puasa. Tentang puasa Allah SWT berkata kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan, dituliskan. Asalnya dituliskan tapi ditulis artinya ialah diwajibkan. Jadi itulah perkataan-perkataan yang digunakan. Hasil daripada ni, oleh kerana dalam Islam ni ada 3 perkataan ini, maka adalah sedikit perbezaan. Jadi sekarang ni kita ada baca kan, kita selalu mungkin tengok internet, kita akan tengok dalam buku-buku lah dalam internet. Kadang-kadang ada sedikit beza di antara mazhab-mazhab ni. Contohnya ialah perbezaan di kalangan mazhab, satunya mazhab Syafi'i kita lah, mazhab Syafi'i, dan yang kedua mazhab Hanafi. Ni saya nak cerita pasal penggunaan perkataan yang berbeza. Kalau dalam buku-buku Hanafi, kalau dia sebut fardu, farada, kalau dia sebut lain, satu lagi disebut wajib, fardun wajibun. Gitu. Saya tulis bahasa Arab no problem kok insya-Allah. Dalam mazhab Hanafi fardun lain dari wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia sama. Mazhab Syafi'i sama. Fardu, wajib sama dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, fardu lain, wajib lain. Apa dia fardu, apa dia wajib? Mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, fardu ni lebih tinggi lagi daripada wajib. Fardu lebih tinggi daripada wajib. Artinya apa? Siapa yang kata satu perkara tu kalau fardu, dia kata tidak fardu, dia boleh jadi kufur. Jadi kufur dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, kalau wajib, dia tidak jadi kufur. Dia tak jadi kufur. Contoh yang sangat popular lah dalam mazhab Hanafi ni ialah masuk tak gambar ni. Takut saya tak masuk gambar ni. Gerakkan sikit kamera. Tak masuk tadi. Saya takut tak masuk dalam ni. Dan dalam mazhab Hanafi, fardu dengan wajib ni tadi tak masuk pun. Fardu dengan wajib. Jadi kalau fardu boleh jadi kufur. Kalau wajib tak jadi kufur. Contoh yang popular dalam mazhab Hanafi ni, beza ialah sembahyang.
sembahyang dalam mazhab Hanafi, sembahyang fardu ada 5. Sembahyang fardu ada 5. Tapi ada satu lagi dalam mazhab Hanafi, sembahyang wajib. Apa dia? Sembahyang witir. Mazhab Hanafi, sembahyang witir adalah wajib tapi tidak fardu. Yang fardu mana? 5 waktu. Kata Hanafi. Kata Syafi'i, kata mazhab Syafi'i, tak. Sembahyang fardu, wajib dan fardu sama. Wajib dia, fardu pun dia. Tu just nak cerita supaya nanti kalau kita kata apa ni lah, terbaca kan dalam buku-buku lah, buku-buku internet lah zaman sekarang, pendedahan internet. Zaman dulu kita susah nak dapat buku-buku mazhab Hanafi ni. Sekarang ni kita baca, kadang-kadang dia tak beritahu dia ni Hanafi tak Hanafi. Sebab kan kadang-kadang dalam English kan, dalam English dia tulis itu buku kan, kitab tertentu. Jadi kita pun bacalah, kita baca, tiba-tiba dia kata, oh benda perkara ni adalah wajib. Tengok dulu, kalau dia tu Hanafi, bila dia sebut wajib, mazhab Syafi'i tak mesti wajib. Tak mesti wajib, tak sama. Wajib Hanafi dengan wajib Syafi'i dia lain. Kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i, dia sunat saja. Dia bukan wajib. Itu contohlah perbezaan sedikitlah yang berlaku dalam istilah-istilah. Jadi tak apa perkara ni saya sentuhnya sebab dalam hadis ni dia ada sebut kan. Dia ada sebut iaitu apa ni, dia kata farada faraidah. Farada faraidah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan perkara-perkara yang fardu. Berapa perkara yang fardu. Jadi itu datang daripada Allah. Ianya datang daripada Allah. Jadi apa tugas kita? Tugas kamu semua, Nabi kata ialah fala tudayyi'uha. Jangan kamu mensia-siakannya. Erti mensia-sia ni ialah maknanya ialah jangan buat tak endah. Jangan buat tak herau. Jangan buat main-main. Jangan meremeh-remehkan. Jangan merendah-rendahkan. Jangan maknanya buat sambil lewa. Itu maksud dia. Fala tudayyi'uha. Jadi kita ni dalam hadis ni, bila kita baca hadis, kita baca ni jangan kaitkan dulu dengan hukum-hukum fiqh jangan. Sebab hukum fiqh ni dia datang kemudian. Hukum fiqh ni dia datang selepas daripada zaman sahabat. Hukum-hukum fiqh wajib sunat. Zaman Nabi ni, zaman Nabi dengan para sahabat, mereka ni hanya bila Allah Taala perintahkan mereka akan buat. Mereka fikir nak buat, bagaimana nak buat. Mereka tak fikir ini sunat ke wajiban. Kita zaman sekarang ni banyak banyak cerewet sikit kita kata kan. Banyak cerewet kan. Yang ni sunat sahaja. Yang ni wajib sahaja. Wajib sahaja lagi kan, semua wajib sahaja. Jadi ini makruh, boleh dibuat sahaja. Macam tu kan. Zaman Nabi tak. Zaman Nabi, sahabat-sahabat dia bukan macam tu. Bukan seperti kita. Mereka ni kalau wajib, mereka akan buat. Bukan wajib, minta maaf. Kalau disuruh, mereka akan buat. Kalau dilarang, mereka akan tinggalkan. Gitu. Mereka tak tanya lah, ni haram ke makruh. Mereka tak tanya macam tu. Mereka akan buat. Itu kan, sekadar kemampuan mereka. Jadi, Nabi SAW beritahu sini, Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa perkara yang fardu, menyuruh kamu buat perkara, jangan kamu sia-siakan. Okey, itu nombor satu. Yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Sekarang kita di sini insya-Allah. Kita saya tulis tanda sikit sini. Nanti kita pandang balik. Okay. Jadi Allah Ta'ala telah hadda hududan. Makna telah menetapkan batas. Hadda ni maknanya batas, membataskan. Hududan, hudud ni asal makna ialah batas. Sekarang ni kita guna zaman moden ni, kita guna istilah ni kan. Istilah hudud ni ialah maknanya ialah hukuman-hukuman tu. Hukuman-hukuman jenayah kan. Biasanya kita guna nama hudud. Contohnya ialah bunuh orang, contohnya ialah mencuri, berzina, menuduh orang dan sebagainya. Itu kita panggil dia hudud. Itu istilah dah kan, istilah yang digunakan dalam Islam. Tapi dulu
zaman Nabi Muhammad SAW ni, bila disebut hudud tu, ialah maknanya ialah apa-apa saja yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kalau kita sekarang kita kata mandatori ni, had kan, ini batasnya di sini. Yang wajib tadi satu perkara. Sekarang ni yang had kan, ini batas di sini, ini di sini, ini di sini. Itu hud. Jadi artinya apa? Iaitu contohnya Allah Ta'ala kata buat ni sampai sini. Jangan buat lebih daripada ni. Jadi Nabi SAW kata, fala ta'taduha. Jangan kamu langgar batasan Allah. Jadi ada orang bincang pula kan, apa beza hudud dengan faraid di sini kan tak? Tidaklah. Maknanya kita kata apa ni, kita nak kata perbezaan-perbezaan begitu bukanlah penting, tapi dia nak ajar kita ialah bahawa dalam hadis ni ialah kalau Allah Ta'ala suruh buat. Kalau Allah Ta'ala kata sampai di sini saja, sampai di sini saja. Gitu. Yang ketiga ni Allah SWT sebut sini ni minta maaf iaitu di sini wa harrama asya. Allah Ta'ala, Nabi kata, telah mengharamkan asya. Asya ni beberapa benda. Tak semua benda. Ada benda Allah Ta'ala haramkan, ada benda Allah Ta'ala tak haramkan, Allah Ta'ala tak sentuh pun, tak sebut pun. Jadi apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala haramkan, babi ke, arak ke, zina ke, kimar ke, gambling semua tu fala tantahikuha. Jangan kamu buat dia. Jangan kamu ceroboh. Maknanya ni larangan. Allah Ta'ala kata jangan buat. Maka jangan kamu langgar dia. Jangan kamu langgar, jangan kamu masuk dalam dia, jangan kamu buat perkara itu. Perkara itu haram. Allah nak sebut. Jadi artinya apa lagi ni? Sini. Ada perkara Allah Ta'ala suruh beritahu kita clear buat yang ni. Ada perkara yang Allah Ta'ala kata ini adalah had dia. Had maknanya hudud dia, sempadan dia di sini. Jangan kamu langgar dia. Ada perkara ini Allah kata haram, jangan buat dia. Jangan kamu langgar, kamu buat perkara ni. Yang kamu masuk dalam tu. Gitu. Itu kesimpulan lah kan. Daripada hadis ni, perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, Nabi SAW kata apa? Ni poin juga dalam hadis ni. Iaitu, wasakata an asya. Wasakata an asya. Dan Allah Ta'ala diam. Diam maknanya tidak sentuh. Diam maknanya tak sebut. Dalam Quran kita tengok kan, tak semua benda disebut. Dia sebut dalam Quran ini, ada benda disebut dengan clear. Perkara tu. Seperti contohlah kata zina, arak, kan, al-khamru, az-zina, kemudian tu al-kimar, kemudian tu al-mayyitati, kan, iaitu bangkai. Tu memang sebut. Al-khinzir, babi, kan. Allah Ta'ala sebut clear. Tak boleh apa tu? Tak boleh makan. Allah Ta'ala sebut clear. Az-zakah, Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan apa? As-siyam, clear. Gitu. Tapi ada banyak benda. Banyak lagi benda-benda lain dalam kehidupan kita ni kan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala diam. Itu nama dia diam. Diam tu maksudnya ialah Allah Ta'ala tak sentuh. Bila Allah Ta'ala tak sentuh perkara tu, dia kata, wasakata an asya, Allah Ta'ala diam daripada beberapa perkara, banyak perkara lah mana. Kenapa? Rahmatan lakum. Nabi SAW kata, sebenarnya itu adalah rahmat untuk kamu. Rahmat untuk kamu. Jadi bila rahmat untuk kamu, maknanya adakah Allah Ta'ala lupa? Tak. Nabi jawab, Nabi kata lagi, ghaira nisyan. Bukan Allah Ta'ala lupa, bukan kerana lupa. Allah Ta'ala lupa? Tak. Subhanallah kan. Maha suci Allah, Allah Ta'ala tak lupa. Allah Ta'ala tak lupa, Allah Ta'ala tak tidur, Allah Ta'ala tak mengantuk. Semua Allah Ta'ala tak. Itu adalah sifat-sifat yang kita katakan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut perkara itu ialah kerana rahmatan lakum. Kerana rahmat untuk kamu. Rahmat maknanya kebaikan untuk kita lah kan. Sebab itulah ada setengah kata-kata ulama, kan, dia kata, setengah kata ulama, dia kata apa? Ikhtilafu ummati rahmat. Itu bukan hadis. Bukan hadis yang kuat lah. Bukan hadis yang kuat. Ada ulama kata itu hadis tu lemah lah. Hadis tu lemah. Tetapi dari segi maknanya, walaupun hadis itu lemah, tapi makna dia apa? Iaitu perbezaan umat Nabi Muhammad ini adalah merupakan rahmat. Ikhtilaf ummati
rahmat, dia kata. Perbezaan pendapat di kalangan umat Nabi Muhammad ini adalah rahmat. Betul rahmat kan? Kita kata kalaulah perbezaan ini, kita nak kata apa? Kita nak kata kalau beza pendapat ni adalah merupakan satu benda yang tak baik, nescaya susah kita. Kalau beza pendapat, kalau tak baik. Dia baik kan? Sebab apa? Contohnya kan, kita nak buat perkara ni. Kadang-kadang kita terdesak kan. Terdesak tu maksudnya ialah kita terpaksa buat satu benda tu. Kenapa? Keadaan. Maka tiba-tiba ada mazhab yang kata boleh. Jadi alhamdulillah kan, kita boleh, maknanya taklah jadi haram. Taklah jadi haram. Sebab apa? Ada ulama kata boleh, benda khilaf ulama kan. Jadi maknanya bukanlah kita sengaja nak cari banyak-banyak pendapat ulama. Bukan sengaja. Tapi maksudnya keadaan-keadaan terdesak. Jadi bila keadaan terdesak, kita boleh ambil kan, ada pendapat-pendapat ulama. Ini bila macam saya lah kan, saya sekarang ni di berkecimpung di dalam isu-isu ekonomi, isu-isu perbankan, isu takaful, isu-isu macam tu isu-isu perkara yang keuangan, berkaitan dengan wang ni. Zaman moden ni. Jadi oleh kerana banyak sangat pendapat ulama dalam isu-isu keuangan ni banyak, ekonomi ni banyak. Jadi pendapat ulama pun banyak. Ada yang kata boleh, ni macam ni boleh, macam ni tak boleh, macam ni. Jadi bila kita nak buat satu bank, bank Islam, keuangan Islam, sistem ekonomi Islam, bila kita nak buat perkara-perkara ni, kalaulah tidak kerana adanya perbezaan ulama ni, nescaya susah kita. Sebab kalau tak ada perbezaan ulama, artinya kita mesti mengikut satu bentuk saja kan. Tapi bila ada beza pendapat ulama ni, alhamdulillah, kita boleh ambil pendapat-pendapat ni kan. Jadi baguslah maksudnya kan. Kadang-kadang satu pendapat ni sesuai dengan suasana sekarang. Bukan kita nak menyesuaikan dengan suasana. Artinya kerana keperluan. Keperluan manusia pada masa ni ialah berubah-ubah kan. Jadi oleh kerana itulah, alhamdulillah, Allah Ta'ala tak sentuh perkara ni. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran secara detail. Jadi ulama berbeza pendapat. Bila ulama berbeza pendapat, kita boleh ambil pendapat yang macam-macam. Terutama dalam isu ekonomi. Jadi sebab tu dia kata sini, Allah Ta'ala senyap. Nabi kata, sakata. Sakata maknanya senyap. Makna senyap tu maksudnya ialah Allah SWT tak sebut, tak sentuh. Kalau Allah Ta'ala kata haram, halal. Dalam Quran ni, kalau dalam segi ekonomi, dari segi ekonomi, hanya 3 perkara saja yang diharamkan. Yang pertama, dalam ekonomi, saya sebut, iaitu pertama riba. Allah Ta'ala haramkan riba. Yang kedua, diharamkan dalam Islam ni ialah yang pertama riba, yang keduanya adalah judi, maisir, gambling lah kita sebut tadi kan, maisir, apa semua bentuk, tak kira lah kasino ke ataupun loteri ke dan sebagainya lah kan. Yang ketiganya ialah uncertainty, tak jelas, kan, jadi tak jelas, jadi benda tak jelas dipanggil, jadi riba dipanggil al-maisir, kemudian kita panggil dia ialah benda yang tak jelas. Kalau dalam hadis Nabi sebut, dia kata la tabi' ma laisa indak. Jadi saya tak ceritalah masuk dalam detail-detail pasal ekonomi ni. Tapi maksudnya ialah perkara yang tiga-tiga ni, itu saja yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis secara clear. Yang lain tak sentuh. Bila tak sentuh, masya-Allah, ini termasuk dalam wasakataan asya'. Nabi diam, Nabi tak sentuh banyak beberapa perkara kerana rahmat untuk kamu, untuk memudahkan kita kehidupan kita, masya-Allah. Ghairu nisyan, bukan kerana lupa, fala tabhathu anha. Jadi Nabi SAW kata, jangan tabhathu. Tabhathu maksudnya ialah jangan kamu sibuk-sibuklah korek-korek sana, korek sini, korek sini, dan kemudian nak paksa orang lain. Tu insya-Allah kan, hadis ini hadisun hasan. Bawah tu ada hadisun hasan. Kemudian dia kata rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, seorang ulama hadis yang tidak termasuk dalam 6 orang yang utama, tapi juga seorang ulama yang hadis yang hebat lah kan. Walaupun tak termasuk dalam 6 orang. Dia termasuk dalam, dia ada banyak lagi sebenarnya. Ada 9, ada yang kata 12 kan, tambah lagi. Tapi 6 tu utama. 6 utama itulah kita kata apa ni, seperti kalau 6 yang utama lah kan, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Abu Daud dan juga Nasa'i. Saya sebutkan, saya tulis tadi, itu ada 6 orang tu. 6 orang yang saya tulis tu. Bukhari, Muslim,
Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dan juga Nasa'i. Yang lain-lain lagi ramai lagi. Imam Ahmad contohnya. Imam Malik contohnya. Imam Daruqutni contohnya. Imam Hakim contohnya. Tu saya tulis semua tu. Tu tambahan-tambahan lagi. Itu orang hebatnya. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Daruqutni. Seterusnya kita tengok, insya-Allah kita tengok terjemahan hadis. Jadi okeylah saya rasa. Saya rasa terjemahan tu dah kita lalui lah. Jadi boleh tengoklah tu insya-Allah. Kemudian bawah tu sikit, bawah tu sikit. Saya nak bacalah sikit yang ni. Sebab dia tulis, itu dia kata sini kan, poin ni. Hadis ini dikategorikan, ejaan salah sikit, kategori, kategori. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Kata ulama, hadis ini hadis dhaif, dia kata. Dhaif tu maknanya tidak sahih. Sebab hadis ini dibagi pada dua kan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Tengah-tengah tu ada hadis satu lagi, hadis hasan nama dia. Kalau kita tulislah, saya tulis sini sikit, insya-Allah. Hadis, ingatkan balik hadis pada dua yang besar, iaitu hadis dhaif, kemudian hadis sahih. Kemudian tengah ni ada satu lagi, iaitu hasan. Hasan sini. Jadi ulama kata, sampai setakat ni hadis kita boleh terima untuk buat hukum. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini boleh terima sebagai hukum. Yang sebelah sana tak boleh dijadikan hukum, tetapi boleh digunakan. Boleh digunakan untuk bukan hukum. Jadi sebab hadis dhaif ini dia ada lebih daripada 30 jenis. Lebih 30 jenis. Dan dia ada yang okey. Jadi dia ada pecahan-pecahan dia banyak. Jadi kawasan-kawasan sini yang dekat-dekat yang dekat-dekat dengan sahih ni dianggap sebagai dhaif yang okey, dhaif yang tidak teruklah. Dhaif yang tidak melampau. Ada hadis yang teruk-teruk melampau-melampau. Ada satu lagi hadis yang dipanggil juga, itu hadis maudhu' sini, maudhu'. Maudhu' ni memang langsung tak boleh pakailah. Itu hadis yang direka, yang dicipta. Dikatakan hadis, sebenarnya bukan hadis. Okey, jadi kita ada hadis ni. Kalau ikut kategori sekarang ialah ni hadis ni boleh dipakai untuk hukum. Maaf tak keluar merah. Lepas tu ada hadis yang boleh dipakai untuk area ni ialah hadis yang boleh dipakai untuk amalan tetapi bukan untuk hukum. Dia beza. Ada hukum, ada amalan. Ada benda-benda yang boleh dijadikan hukum. Hukum ni maknanya kita boleh berdebat. Boleh gunakan ni sebagai ni jadi wajib, sunat, makruh. Boleh menyebabkan kita boleh guna hadis tu untuk mengatakan satu benda tu wajib dan juga sunat dan sebagainya. Tapi ada hadis yang dhaif tak boleh guna. Ada hadis dhaif ni boleh guna untuk amalan saja. Artinya ialah amalan kalau kita nak beramal boleh tak boleh? Boleh. Gitu. Tapi syarat dia, ada lagi lah ulama-ulama letakkan syarat dia. Ni. Hadis ni kita tengok tadi kan. Nampak tak? Kalau kita kata sini, hadis ini ada yang kata kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi hadis ini adalah hasan. Nampak sini. Tetapi kata ulama lain hadis ini adalah dhaif. Jadi ada macam dua pendapat sini. Satu pendapat kata dhaif, satu pendapat kata hasan. Satu pendapat kata hasan, satu pendapat kata dhaif. Imam Nawawi kata hadis ini hasan. Imam lain kata hadis ini dhaif. Tapi dhaif yang tidak teruklah dhaif yang tidak melampau. Jadi okey, oleh kerana tu maka mana kita boleh pakai? Kita tengok hadis ni. Hadis ni sebenarnya adalah untuk hukum ataupun tidak. Gitu kan. Jadi kalau tengok hadis ni adalah bukannya untuk hukum. Jadi oleh kerana itu tak jadi masalah kita nak gunakan hadis ni. Jadi tengok, dia kata itulah kan, hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif sebagaimana kata setengah ulama. Lihat Qawaid wal Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah karangan Nazim Muhammad Sultan. Ni seorang satu kitab, nama dia tu kitab dia. Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawi. Itu nama kitab ini nama kitab. Kita katakan ini adalah nama buku. Nama buku sini. Insya-Allah kalau kita ni buat macam ni bagus ni. Tak boleh pula. Manalah ni saya nak buat ni. Kenapa tak boleh pula? Okey, tak apalah. Kita tak mau hidup.
Okey, jadi ni. Ni nama buku. Jadi nama buku tu apa ni? Dia kata nama dia Fawaid Minal Arba'in An-Nawawi, karangan tu pengarang dia Imam Syekh Nazim Muhammad Sultan. Muka surat dia 262, cetakan Arab lah. Of course kan. Sebab saya rasa tak ada terjemahan buku ni. Kitab ni. Kemudian tu ada lagi satu kitab, nama dia Mishkat Al-Masabih, nama dia. Mishkat Al-Masabih. Saya tuliskan mungkin warna kuning lah sini, kalau nampak agak-agak boleh nampak ni. Mishkat Al-Masabih. Tu kitab tu, dalam kitab tu di apa ni, takhrij, maknanya di apa ni, di edited by Syekh Albani, ada nombor 197, juzuk yang ke-1, panjang lah kan. Dan juga kita lihat pula kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab. Jadi semua ulama-ulama ni mengatakan bahawa hadis ni adalah dhaif. Okeylah, tu kesimpulan dia. Jadi bagi kita ialah maknanya ada dua pendapat lah mudahnya kan. Iaitu dua pendapat mengatakan, ada satu pendapat mengatakan bahawa hadis ni adalah hasan, dan ada satu pendapat lagi mengatakan hadis ni adalah termasuk dalam kategori dhaif, tapi dhaif yang tidak melampau. Okey, kita masuk. Apakah yang terdapat dalam hadis ni? Pelajaran-pelajaran daripada hadis ni. Pelajaran-pelajaran. InsyaAllah. Macam pokok perbincangan hadis kenapa tak ada? Saya pun tak tahu. Dalam kitab saya ni. Dalam kitab aja ada ke? Macam tak ada saya punya ni. Kenapa? Peliknya. Kejap saya tengok. Oh, betul lah, ada dalam buku ni. Ada disebutkan. Pokok perbincangan hadis dia kata tidak disebutkan kerana dalam kitab saya ni pun tak ada juga. Minta maaf. Betul lah. Pokok perbincangan hadis dia kata pengajaran daripada hadis ni, pokok perbincangan tidak disebutkan oleh pengarang kitab asal kerana hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif. Jadi tidak cukup untuk menjadi dalil dan hujah kerana kedudukannya yang lemah mengikut kajian setengah-setengah ulama hadis. Tak apa. InsyaAllah tak apa. Jadi kita tengok seterusnya ialah ni ni. Iaitu apa ni? Pelajaran yang terdapat dalam hadis ni. Saya dah ceritakan tadi tentang apa ni, syarah-syarah kepada explanation sikit kepada apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Hukum terbahagi kepada 4. Gitu kan. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam apa ni, di dalam hadis ni, maknanya dia seolah-olahnya Nabi itu telah memberitahu. Jadi saya sebutkan tadi kan bahawa zaman Nabi dia tak ada maknanya hukum-hukum fiqh seperti yang kita bincangkan pada hari ini. Dia ada hanyalah apa kan? Ni suruh, ni larang. Ini Allah apa ni, Allah Taala tak sebutkan. Itu saja yang ada. Zaman kita ni ada wajib sunat ni. Kalau kita kata macam mana boleh muncul wajib sunat ni kalau Nabi tak buat? Sebenarnya yang buat perkara-perkara ni adalah ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang selepas daripada itu. Kenapa Imam Syafi'i membuatkan, menjadikan seolah-olahnya macam menciptakan istilah-istilah yang tak wujud di zaman itu? Kenapa dia buat ni? Kerana untuk memudahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad ni dia semua ni dia tak sama seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni iman dia kuat. Sahabat Nabi ni mereka ni kan kita nak kata apa kita nak katakan bahawa kalau Allah Taala suruh buat macam tu mereka akan buat. Itu sahabat Nabi kan. Hebat sahabat Nabi kan. Tak apa nampak sikit kan, saya tarik sikit. Okey. Jadi sahabat Nabi ni kalau suruh buat dia akan buat. Bila Allah Taala beritahu buat, mereka buat. Allah kata tinggalkan. Tapi zaman selepas daripada apa ni, seperti zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak jauh daripada Nabi. Dalam 150 tahun. Lahir dia adalah 100 tahun, 150. Maknanya zaman Imam Syafi'i dengan Nabi ni baru 150 tahun. Tapi umat manusia dah berubah lah. Baru 150 tahun dah berubah dah. Kita bayangkan sekarang dah 1500 tahun. 1500 tahun bukan 150 tahun.
Maknanya 1/10 lah Imam Syafi'i. 1/10 dengan kita. Jadi Imam Syafi'i itu bila dia tiba zaman dia, iaitu tahun 150, 160, 170, 180 tu, selepas daripada Nabi, dia tengok manusia ni dah banyak dah confused. Banyak keliru. Ada banyak hadis-hadis yang dah palsu dah. Ada yang tak betul. Dah banyak dah zaman tu. Nabi tak kata orang cakap ni Nabi cakap. Orang kata Nabi kata orang dah hilangkan. Orang kata Nabi tak kata. Jadi macam confused banyak kan. Jadi oleh kerana confuse ni banyak berlaku di zaman kita kata di zaman di zaman Imam Asy-Syafi'i baru 150 tahun baru 150 tahun. Masa tu Imam Malik ada, Imam Abu Hanifah ada. Zaman Imam Syafi'i itu. Masing-masing masa tu masih hidup. Kan? Tapi Abu Hanifah meninggal, Syafi'i lahir. Macam itulah. Jadi dia bertindak-tindak sikit. Lebih kurang Jadi nak katanya di zaman itu 150, semua tu 140, 100 masa tu ulama-ulama besar ada. Jadi mereka ni lihat mereka lihat keliling mereka, masyarakat ni dah mula start tidak lagi melihat hadis dengan betul. Hadis yang betul kata salah kata betul dan sebagainya. Lalu mereka tengok juga orang mula menjauh daripada agama. Itu kita bayangkan di zaman itu di zaman 150 tahun tu selepas Nabi tu mereka lihat orang dah jauh daripada agama. Kalaulah mereka ni hidup pada hari ni, nescaya kita kata pensan pensan 50 kali. 50 kali pensan. Sebab apa? Dahsyat kan umat Islam pada hari ni kan, tak semayahnya, tak puasanya, tak tutup auratnya, tak macam-macam kan. Tapi zaman itu pun mereka dah susah hati. Jadi oleh kerana mereka susah hati, lalu mereka pun sebenarnya telah buatlah perkara ni. Imam Syafi'i dia telah buat satu buku nama dia Bagaimana untuk Mengambil Dalil daripada Quran dan Hadis. Tengok kan. Padahal zaman sahabat tak ada perkara itu. Tak perlu pun. Jadi zaman Nabi kita nak cerita macam mana suasana mereka. Zaman sahabat ni, sahabat Nabi, iaitu mereka ni dikatakan dia ambil apa? Dia akan dia tengok. Nabi kata 4 perkara. Yang pertama situ perkara yang difardukan. Ini Allah Ta'ala wajib. Mereka tak tanya dah. Fardu ni fardu berat ke, fardu ringan ke, besar ke, kecil ke, tak ada. Suruh buat. Yang kedua perkara yang diharamkan. Dan perkara yang ketiga hudud. Yang kita sebutkan. Cara pembahagian tadi lain sikit kan. Kita ambil yang ketiga ni hudud. Iaitu hudud ni dikata ialah boleh diertikan sebagaimana kata ulama dengan 3 maksud. Yang pertama, yang dilarang daripada melampaunya dalam semua perkara yang diizinkan. Baik wajib, sunat ataupun harus. Macam tu. Maknanya hudud ni, ikut makna asal dia, tidak semestinya benda haram. Tapi penentuan maknanya, ditentukan batas dia. Betul juga contoh kita tengok macam mana. Macam mana perkara wajib boleh jadi? Ada juga perkara wajib hudud. Telah tentukan hak dia. Betul? Ada. Contohnya macam mana? Contohnya ialah sembahyang fardu kan. Sembahyang fardu berapa? 5 kan. Subuh berapa? 2 rakaat. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isyak 4. Boleh tak kita buat subuh 5? Tak boleh. Kalau kita buat juga, itu nama dia melanggar ketetapan Allah. Itu maksud dia. Memang sembahyang subuh tu wajib. Allah Ta'ala farada faraidah. Allah Ta'ala memfardukan satu fardu. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tetapkan waktu dia. Macam tu kan? Waktu dia. Contohnya, ambil wuduk berapa kali? Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Boleh tak basuh 4 kali? 4 kali dipanggil membazir. Tidak disuruh. Itu nama dia melanggar hudud, melanggar batas. Gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata macam mana lagi kata banyaklah perkara-perkara kan. Puasa daripada fajar, daripada sebelum naik fajar sebelum naik fajar sampai kepada jatuh matahari. Boleh tak jatuh matahari dia tak nak berbuka? Dia nak sambung lagi esok. Tak boleh. Sunat. Bahkan sangat-sangat disunatkan kita berbuka puasa walaupun sedikit bila dah masuk waktu. Bahkan sebelum kita sembahyang kan. Sebelum sembahyang maghrib, eloknya makan dulu sikit. Minum air ke, makan kurma ke, apa-apalah kan selepas tu barulah sembahyang maghrib. Lepas tu nak makan-makan lah kan. Boleh tak? Ada seorang sahabat ni, dia tak nak makan. Dia nak puasa direct. Sebab dia kata, aku kuat. Aku nak puasa direct.
Nabi larang dia. Nabi kata tak boleh. Mesti. Nampak tu? Itu makna hudud. Hudud. Hadda hududan fala ta'taduha. Apa perkara lagi? Jadi macam-macam lah hari ni kan. Kita kata sembahyang tarawih. Berapa? Ada ulama kata 20, ada ulama kata 8, ada ulama kata 11, ada ulama kata 32. Jadi boleh tak kita boleh buat 100 sembahyang tarawih? Tak boleh. Awak nak sembahyang tarawih 32. Itu maksima ulama kata. Luar daripada tu, nak sembahyang sunat terpulang pada awak sembahyang sunat. Tapi tak bolehlah kita kata itu adalah tarawih. Apa lagi? Kita marah pada orang kata kita marah sangat orang katakan dia bunuh. Contoh dia bunuh adik-beradik kita kan. Kita pun marah pada dia, kita pun nak hukum bunuh lah. Katakan hukuman hukum adik lah hukuman bunuh. Kisos pada orang yang bersalah tu. Jadi kita pun kisos. Tapi selepas daripada tu kita geram sangat pada mayat itu kan. Sebelum kita kisos, sebelum kita bunuh dia, kita cincang-cincang dulu dia. Kita tikam-tikam dulu supaya dia sakit. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Itu dah melampau. Itu nama dia haddah hudud. Allah Ta'ala tetapkan hukuman bunuh saja. Dah, biar dia mati, dah habis. Dah mati pun dengan mati yang terbaik. Cara yang terbaik. Macam mana? Mati yang terbaik, mati yang paling cepat ialah potong kepala. Itu dalam Islam kan. Zaman sekarang ni macam-macam. Ditembak lah, di kursi elektrik lah, diminum racun lah, digantung lah kan. Itu semua tu adalah cara-cara yang lambat mati. Lambatlah berapa second, berapa minit kan. Tapi maknanya tengok Islam dia tak nak kita ni menyusahkan orang, tak nak kan. Biar dia patutnya dia mati sebab dia bunuh orang dah mati. Hukuman dia hukuman mati, tetap mahkamah dah mati. Itu maknanya cara-caralah haddah hududan kita kata. Itulah dia maksud dia. Itu maksud sebagaimana yang di-explainkan oleh ulama tu, maksud menentukan hak tu ialah begitu kan. Haddah hududan. Okey, seterusnya ada pendapat kedua kata yang dimaksudkan dengan haddah hududan ialah perkara yang diharamkan sahaja. Dia tak berkait dengan perkara sunat, perkara makruh ke, perkara wajib ke, tak. Pendapat pertama kata haddah hududan ialah semua sekali. Itu kedua kan. Yang ketiga hukuman yang ditetapkan. Hukuman yang ditetapkan oleh syarak untuk mencegah daripada perkara-perkara haram yang berat seperti zina, mencuri dan minum arak. Apa dia? Maksud yang ketiga ni kita tahu kan. Kita tahu. Saya lukis sikit kan supaya nampak sikit kan kita. Hadis dah habis iaitu ada ulama kata yang dimaksudkan dengan haddah hududan ni ialah macam ni dia kata. Ini haram. Contohnya haram ialah zina lah kata kan. Ini Allah Ta'ala haramkan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan satu perkara, maka dia akan haramkan juga perkara-perkara yang mendekati. Tu kan. Mendekati kepada zina ni. Zina ni maksudnya ialah begini-beginilah kan. Kita pun tahu kan maksud zina. Tapi yang membawa kepada zina tu. Apa yang membawa kepada zina sebenarnya? Dia banyak kan dia kata sentuh. Saya sentuh. Bau ni hidu lah hidu. Hidu bau. Bau apa kan. Apa lagi ni? Lihat dengan syahwat. Lihat tengok dengan syahwat aurat. Apa lagi? Bau, hidup, sentuh, tengok, apa lagi apa lagi lenggang-lengguk. Lengguk-lengguk. Saya sebutkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ni. Ada lagi khalwat juga sini. Okey, saya tak sentuh ni banyak perkara ni perkara ni bukan zina. Ini bukan zina. Tengok dengan syahwat. Tak kira lah tengok pornografi ke, tengok aurat ke, tengok apa kan. Tengok dengan syahwat. Even kalau bukan aurat pun kalau tengok dengan syahwat pun tak boleh juga. Contohlah katakan lelaki dengan perempuan tengok lelaki tengok muka je kan. Tapi tengok dengan syahwat. Tak boleh. Gitu kan. Sebab apa? Sebab ini membawa kepada zina. Gitu. Kemudian apa lagi contohnya? Hidu bauan. Nabi kata seorang perempuan yang keluar daripada rumahnya kemudian dengan memakai bauan, lepas tu bauan tak apa lagi, memakai bauan. Tapi kemudian Nabi kata kemudian dihidu oleh lelaki-lelaki yang asing yang boleh kahwin lah, ajnabi dia kata. Dihidu. Dah masuk lift ke, masuk
masuk apa ni pejabat ke, bau oh bau, semua orang sedap bau dia kan. Itu tak boleh. Kalau memakai bau-bauan, bukan bauan menghilangkan busuk, itu lain. Pakai sabun, pakai, itu kan contoh kan. Itu lain. Tapi ni memakai sembuh-sembuh tu kan. Perfume macam-macam kan, sembuh-sembuh. Oh, tengok orang sedap. Ni beza menghilangkan yang busuk dengan membaukan yang tak ada bau, itu lain. Yang tak bolehnya membaukan apabila ni. Jadi tak boleh. Lelaki perempuan. Kemudian yang ketiga contohnya sentuh-sentuh, pegang-pegang ke, tampar-tampar ke, kan cubit-cubit ke, semua itulah kan tak boleh. Pegang tangan, tak pegang tangan ke, tak tangan ke, semua tak boleh. Ni, sebab itulah kan naik kereta contoh kan. Tahu, ni orang muda-muda lah, anak-anak kita ke, cucu-cucu kita kan. Naik kereta dengan lelaki mana kan. Kemudian kan tersentuh-sentuh ataupun tampar-tampar, tak boleh ni sentuh. Sebab membawa kepada zina. Kemudian tu lenggang-lengguk. Dalam Quran sebutkan dalam lenggang-lengguk ni mana? Berjalan dengan lenggang-lengguk lah. Sebab itulah kan, setengah ulama kata, kalau kita pakai kasut, perempuan lah pakai kasut, tak boleh pakai kasut yang bertumit tinggi, jika sekiranya kalau tumit tinggi tu, bila dia berjalan menyebabkan dia terpaksa berlengguk-lengguk. Tu contohnya ulama sebut kan. Bukan kasut tumit tinggi tak boleh. Jangan kata kasut bertumit tinggi tak boleh. Tak, bila dia menyebabkan boleh membawa kepada berlengguk-lengguk tu. Dalam berjalan. Begitu juga berlengguk-lengguk lain. Tak boleh juga. Ada kan. Wala takhda'na bil qaul, dalam Quran katakan janganlah kamu melembutkan perkataan kamu sehingga ada nanti orang penyakit. Macam-macam lah tu dalam surah Ahzab, surah Nur sangat cantik. Kalau perempuan-perempuan kalau wanita-wanita, kalau bini-bini, disebutkan oleh ulama sepatutnya mereka ni mempelajari surah Maryam, surah Nur, surah Ahzab. Itu di antara surah-surah yang kita kata patut dipelajari lah. Jadi ini benda-benda ni sebenarnya ini aurat. Tutup aurat. Lepas tu ada kira khalwat. Aurat ni faham InsyaAllah. Khalwat ni bersendirian. Bersendirian makna ada berdua sahaja, tak kira dalam mana-mana. Dalam kereta ke, kereta dalam gelap lah. Kalau taksi tu mungkin lain. Dalam apa ni kan, dalam bilik pejabat ke, kalau berdua sahaja kan. Dan macam-macam lah. Kalau berdua dan menyebabkan timbul ni kan yang dekat dan sebagainya. Kalau jauh lain, tu cerita. Jadi ulama-ulama sebut perkara ni semua ialah ni bukan zina ni semua ni. Ni bukan zina. Yang zina sini. Ini zina kan. Yang sini apa? Ini adalah yang membawa kepada zina. Ni ulama kata iaitu semua perkara-perkara ini dipanggil haddah hududan. Haddah hududan iaitu batasan-batasan yang membawa kepada benda. Ini pun tak boleh. Jadi itu baru satu contoh kita sebutkan zina. Banyak lagi perkara lain. Perkara lain mencuri ke, apa lagi merompak ke, membuat apalah yang haram-haram kan. Perkara yang haram tu kalau perkara yang mendekati kepadanya adalah tak boleh. Seterusnya perkara yang keempat. Ini maksud yang keempat keempat. Jadi kita ada nombor 1, nombor 2, kita ada ini nombor 1. Minta maaf jadi kuning pula dah. Nombor 1, ini nombor 1. Kemudian kita ada apa ni? Nombor 2. Saya ni laju pula dah. Bukan nombor 1 tu, bukan. Ni. Ni minta maaf. Ni. 1, 2, A, B, C, D ni. Itu maksudnya perkara hukum ni terbahagi kepada 4. Dia kata hukum terbahagi kepada 4. Ni padam ni sikit. Okey, kita bergerak sikit Sekarang kita masuk poin nombor 2. Poin nombor 2 dalam pengajaran daripada hadis ni ialah setiap mukmin dituntut supaya mematuhi titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berbentuk suruhan fardu mahupun suruhan larangan. Jadi oleh kerana kita tengok kan, Allah Taala ni dia ada perintah, kita tengok kan, ada perintah buat, ada perintah jangan buat. Ini buat, ini jangan buat. Ada 2 jenis. Kemudian yang ketiga, ini batasan. Batasan. Batasan-batasan jangan langgar. Kan? Jadi kita tengok situ kan. Jadi perintah Allah secara itu umumnya ada 2 saja. Dia bukan banyak kan. Ada 2 saja. Buat, jangan buat. Cuma ulama-ulama kemudian datang, dia kata ada yang buat tu buat, disuruh buat tapi tak wajib buat. Itu. Suruh buat. Cantik kalau buat. Yang ni jangan buat. Tapi kalau nak buat juga okeylah. Cuma
Kalau boleh jangan buat. Itu nama dia makruh. Ulama kemudian buat definisi, buat istilah tu kan. Jadi maknanya ada dua bentuk lah, suruh dan juga buat. Bagi kita orang Islam, kita check benda tu kan. Maknanya jangan satu saja. Kita tak boleh kata, oh Allah Ta'ala buat, suruh menyuruh kita buat. Tapi yang larang kita buat juga. Tak boleh. Dia yang Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Yang Allah Ta'ala larang buat, jangan buat. Itu maknanya. Dia mesti ada dua kan. Begitu juga sebenarnya. Dalam apa ni, dalam bila kita amar ma'ruf nama dia. Kita ada nahi mungkar. Dia bukan ada amar ma'ruf tapi tak ada nahi mungkar, tak boleh. Dia ada mesti ada dua-dua. Dua-dua tu maknanya suruh kepada kebaikan, larang daripada kemungkaran. Jadi kalau dalam masyarakat ni mesti orang kata buatlah baik, sembahyanglah gitu kan. Tapi dalam masa sama jangan buka aurat, jangan begini, jangan melanggar perintah Allah, jangan buat dosa, jangan buat macam tu. Jadi maknanya dua-dua tu dia kena balance. Balance kan. Kalau sayap tu, sayap sebelah tak boleh terbang kan. Kapal terbang pun tak boleh terbang, burung pun tak boleh terbang. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin. Saya baca sini sekarang insya-Allah. Saya baca sini. Mana saya baca sini insya-Allah. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan baik segala amalan fardu yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan, jangan sampai dipersia ataupun dihilangkan begitu saja. Maknanya jangan buat tak indah. Kita kata terjemahan dia ialah fala tudayyi'uha, jangan buat tak indah. Buat sambil lewa, buat pandang rendah. Sebagai contoh kita kan, kita ni dalam hidup kita, kalau katakan orang besar orang besar-besar lah kan yang perintahkan kita. Bukan orang kecil-kecil ni, tak tahulah menteri ke apa benda kan, presiden ke apa. Dia perintahkan kita. Dia kata nanti datang berjumpa dengan aku. Contoh orang besar-besar. Datang berjumpa dengan aku, dah bagi time dia ialah pada bila? Pada 24. Contohlah kata, berapa kita kata? 15 hari bulan 2. 15 hari bulan Februari tahun 2022. Kita mesti ingat kan? Kita mesti ingat tarikh tu. Time pukul apa? Pukul 9 pagi. Jumpa saya di sini. Mesti kita ingat kan? Ada orang tak ingat terlupa. Ada Presiden Amerika nak jumpa. Takkanlah awak lupa kan? Maknanya biasa orang tak lupa lah. Dia akan ingat, dah prepare ni. Prepare macam mana nak berjumpa, macam mana nak pergi, macam mana berlatih kan, betul tak berlatih gini kan, tanya orang macam mana nak jumpa, macam mana nak bersalam tak bersalam, contohlah kata kan. Nak jumpa orang besar. Jadi kalau kita ni nak berjumpa dengan Allah, takkanlah kita buat pandang apa ni lemah lebih kurang kan. Allah Ta'ala nak panggil kita bila? Ni nanti pukul berapa ni kan? Dia pukul 12.30, pukul 12.30. Allah Ta'ala nak jumpa. Nama dia apa? Sembahyang Zuhur. Adakah kita Allah terlupa sembahyang Zuhur? Hari ni terlupa, esok terlupa. Kalau terlupa sekali dalam setahun tu macam logik jugalah kan. Kerana tak perasan kan. Ini sebab itulah ada azan. Azan kan. Azan tu mengingatkan. Sebab tu negara orang Islam, dia ada azan kan. Azan berkumandang. Bahasa radio ada azan. Semua radio ada azan. Di masjid ada azan kan. Supaya apa? Ingat. Ni dah sekarang time sembahyang. Pergi sembahyang. Gitu. Jadi kalau tak ingat, maknanya tu lah, mensia-siakan. Itu maksud mensia-siakan. Saya maksudkan. Fala tu yang Nabi kata Allah Ta'ala dah tetapkan ni fardu. Takkan awak boleh lupa. Ada tak orang lupa pakai mask? Nak keluar rumah. Pergi dalam mall mana. Kena tangkap tu. Saya lupa, minta maaf. Berapa kali kita lupa? Jarang sangat kita lupa kan. Sebab apa? Nanti kena hukum. Siapa yang lupa nak menunaikan kewajipan Allah SWT, nanti dia kena hukum nanti. Jaga. Itulah maksud dia kan. Jadi maknanya, apabila Allah SWT fardukan satu perkara, jangan kita maknanya apa kan, pandang remeh ke, pandang lupa ke kan, lupalah tak ingat lah. Boleh lupa tak ingat. Okey, itu perkara nombor 2, poin nombor 2. Poin nombor 3, demikian pula Allah Ta'ala menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara yang haram. Allah Ta'ala letakkan batasan tadi, kata hudud tadi. Hudud tu mana batasan betul. Dan beberapa perkara haram, wa harrama an asya'. Nabi kata, dia mengharamkan beberapa perkara. Maka setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram itu. Maknanya kalau kita negara Brunei dengan Malaysia ada border tu kan, dekat Lumah Pas tu. Ada orang jaga. Di mana lagi? Kita kata di Berbuluh. Ada sempadan dia. Kan?
Tapi dalam hutan tu semua mana ada tu kan. Tapi orang akan jaga sempadan tu dengan tengah laut tu. Kalau kapal-kapal maritim kan, dia masuk kawasan dia dah tahu kan ini kawasan ini kawasan Brunei, ini kawasan Malaysia, ini kawasan ni kan. Di laut pun dijaga supaya tak masuk kawasan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menentukan batasan dia, ada batasan dia. Ini kamu tak boleh buat, ini jangan buat. Ini jangan buat. Kalau kamu pergi ni nanti ni batasannya. Kadang-kadang yang tak boleh buat sini, tapi ya seperti tadi kan, seperti zina tadi ni. Tapi kamu tak boleh buat sampai sini saja. Jadi sebab tu bagi orang yang beriman ni, orang yang mukmin kan, orang yang sangat-sangat prihatin kepada agama, kita katakan, mereka ni kan bukan sekadar sampai sini, sini pun mereka tak pergi dah. Area-area makna grey area mereka tak pergi dah. Ini memang tak boleh lah, sini tak boleh. Tapi sini grey pun mereka tak pergi dah. Sebab apa? Takut. Yang kita baca dulu, ingatkan hadis, ada satu hadis dulu, iaitu nama dia hadis syubhat. Hadis syubhat tu artinya ialah maknanya seseorang tu dia pergi, dia tak langgar. Seorang mukmin yang menjaga diri dia yang dipanggil sebagai warak. Orang yang warak. Orang yang warak ni dia tak langgar. Dia tak langgar perkara tu. Perkara grey tu. Sebab apa? Dia takut jatuh pada haram. Jadi kita maknanya janganlah buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan hampir-hampir terjatuh. Kalau takut jatuh daripada gunung, gunung tu kan batu tinggi tu kan, atas tu kan, jangan bermain tepi-tepi tu, jangan pergi tengok bawah tu kan, tengok satu kaki lagi ni, pergi tengok. Jangan duduklah tu 5 kaki 5 meter kan, supaya tak jatuh. Ini pergi main tepi tu. Macam itulah juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Larangan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita jangan pergi main-main dekat-dekat dia. Takut terjatuh, takut tersangkut kaki, takut ini kan. Insya-Allah itu. Jadi maknanya orang mukmin tu dia betul-betul dia kata benar-benar dituntut agar benar-benar menjaga sempadan. Maka setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram. Jangan sampai ia mencabuli melanggar maknanya perkara haram, apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram. Menghalalkan perkara haram adalah keluar daripada agama. Menghalalkan. Kadang-kadang ada orang buat yang haram. Tapi dia tak boleh menghalalkan yang haram. Contohlah kata yang biasa buka aurat kan. Buka aurat. Kita orang perempuan kan biasalah kan. Orang lelaki pun buka aurat juga, bukan seluar pendek. Tapi itu ada masalah-masalah sikitlah pendapat ulama. Tapi kalau yang perempuan buka aurat, maknanya buka rambut ke, buka apa lagi kan, berpakaian ketat ke dan sebagainya lah. Itu kena jagalah. Anak-anak kita lah, yang kita ni tak lah kan. Tapi maknanya inilah dia kata, jangan buat benda tu. Satunya jangan buat. Tapi ada juga orang buat. Ada orang buat. Kalau orang buat, tiba-tiba dia kata pula, dia kata, alah, ni bukan haram. Itu bahaya. Buat satu haram, salah. Mengatakan, say bahawa perkara ni adalah tidak haram, itu bahaya lagi bahaya. Itu dah masuk dalam perkara akidah. Maknanya dia akan boleh merosakkan akidah kita. Akidah orang yang beriman. Sebab apa? Mengharamkan, nama dia, mengharamkan yang halal. Ataupun menghalalkan yang haram. Kalau you buat dosa, ini adalah dosa, tapi aku buat, aku ni lemah iman, itu satu hal. Itu satu dosa. Tapi bila buat dosa, tiba-tiba kata, alah, dosa je, ini bukan dosa pun, jaga, itu bahaya. Itu boleh keluar daripada agama. Kena mengucap balik, kena bertaubat, kena mengaku balik. Kalau beritahu kepada orang, kena iklankan. Itu bahaya. Sebab tu kan orang kan, artis-artis yang berhijrah, kita cerita lah kan, artis-artis yang berhijrah kan mereka dulu zaman muda-muda dulu di Singapura, studio Jalan Ampas kan, sampai sekarang kan movie itu ditayangkan di sana sini dan sebagainya kan. Susah tu kan, bila mereka bertaubat, mereka sepatutnya kena hapuskanlah gambar-gambar lama dan sebagainya. Tapi itulah masalah kan. Masalah sebab apa? TV sentiasa menyiarkan gambar-gambar berita, cerita-cerita. Jadi sampailah kena bertanggungjawab walaupun mereka dah tua kan. Kecuali lah mereka ni dah berusaha habis-habisan untuk cuba hilangkan. Jadi itu Allah Ta'ala harapnya Allah Ta'ala maafkanlah. Sebab itulah jangan buat, dan terutama jangan buat dosa yang mana dosa tu dia tersebar. Kita menyebarkan. Sebab itulah sekarang ni kan kita ni
dalam Facebook ke, dalam IG ke, dalam TikTok ke kan. Orang selalu buat tu kan. Tiba-tiba bertaubat. Macam mana nak padam? Setengah tu orang dah ambil gambar dia. Sebab tu lah jangan buat dosa yang mana tersebar kan. Boleh tersebar, orang tahu, orang boleh tengok, orang boleh ambil gambar sekarang ni kan. Menyebabkan nanti benda tu akan tersebar. Bukan masalah tersebar tu mengaibkan, tidak. Tapi yang lebih daripada kita takut ialah dosa tu akan berterusan walaupun kita dah mati, kita tak ada. Tapi berterusan juga. Jadi sebab itulah bertaubat kalau nampak. Kalau ada gambar-gambar lama yang tak tudung ke tak benda kan, padamkan. Padamkan. Ataupun simpan tak apalah kan. Simpan untuk diri sendiri tak apa. Simpan untuk diri sendiri, untuk suami isteri tak apa. Tapi ini sebarkan, letakkan merata-rata, itu tak boleh. Kan bila orang tengok, kita takut kita dapat dosa kan. Okey, jadi simpan. Kalau tak nak padam kan, kalau dalam internet buang kan lah. Simpan untuk diri sendiri tak apa. InsyaAllah itu nombor 3. Nombor 3 kan, menghalalkan perkara yang haram. Perkara nombor 4, perkara nombor 4 ni yang terakhir lah insyaAllah yang terakhir pada pagi ni. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan. Ini perkara yang terakhir disebut. Allah Taala mendiamkan maknanya tidak menyebutkan, mendiamkan, bukan menyenyapkan, mensenyapkan, mensilentkan. Silent phone. Allah Taala tak sebut ni. Tidak menyebut beberapa perkara, iaitu tidak menyatakan halal dan juga haramnya dengan jelas. Allah Taala tak sebutkan. Contohnya ialah zirafah dalam makanan kan. Zirafah ni lehernya panjang. Boleh makan tak boleh makan? Allah Taala tak sebutkan kangaroo. Boleh makan tak boleh makan? Kan? Jadi maknanya dalam hadis pun tak ada. Dalam hadis pun tak ada, dalam kita kata apa ni? Dalam Quran memanglah tak ada zirafah kan. Jadi boleh makan tak boleh makan. Itu nama dia sakata. Nama dia ialah Allah Taala tak sebutkan, Nabi tak sebutkan. Itu nama dia mendiamkan beberapa perkara. Iaitu tidak menyatakan halal dan haramnya secara jelas. Maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Maksudnya mencari hukumnya, dia panggil macam ni, konsep dia sesuatu yang tidak disebutkan. Kalau sesuatu yang tidak disebutkan, kalau dalam masalah kehidupan harian bukan ibadat khusus, maka ianya adalah dibolehkan. Itu konsep dia. Tetapi dalam ibadat khusus, makna sembahyang, puasa, zakat, haji, sesuatu yang tidak disebutkan tidak boleh dibuat. Dia terbalik. Yang sana tak boleh dibuat dalam ibadat khusus. Dalam ibadat umum, kalau nak Allah Taala tak sebut, sakata, diam, maka itu maknanya boleh dibuat. Jadi sebab itulah zirafah tadi boleh makan tak boleh makan. Ulama-ulama kata dah tak ada hukum, maknanya boleh makan lah. Sebab dia makan daun, dia bukan makan binatang. Kan, walaupun orang nak makan tak nak makan, tu cerita lain. Daging dia keras ke, tak sedap ke, tu cerita lain. Nak sembelih di mana, leher dia panjang tu kan. Itu bukan cerita dia. Cerita dia ialah halal atau haram. Jadi bila tak adalah hadis, tak ada ikon, maknanya dari segi hukumnya boleh. Dia protected tu kan, itu tak, bukan cerita kita lah kan. Itu bukan cerita kita. Itu cerita ialah boleh tak boleh. Itu maksud dia. Jadi diam, Allah Ta'ala tak sebut, maka janganlah kamu menyusahkan diri. Dia kata mencari hukum dia. Sibuklah kita berdebat kan. Berdebat menyusahkan diri maknanya ialah berdebat sana sini, berdebat bergaduh sana sini kan, buat conference sana sini kan. 50 kali conference, 50 kali seminar membicarakan tentang apa hukum makan zirafah. Jadi tak perlulah sampai macam tu kan. Nak makan. Sebab apa tak sebut? Selagi mana dia ni makan daun, selain bukan makan dengan apa ni, dengan mencakar, ada taring, maka ikutnya hukumnya boleh. Kangaroo, macam tu juga ulama-ulama tengoklah kan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kena sembelih lah tapi kalau nak kena sembelih kan. Tangkap kangaroo seekor, banyak kangaroo di Australia tu. Lepas tu makan. Kalau beruang tak boleh lah sebab dia makan dengan taring. Dia makan dengan kuat tangan dia, ada kuku. Itu tak boleh. Okey. Jadi kita maknanya tak boleh bergaduh banyak lah benda tu kan. Orang nak kata yes, orang nak kata no, yes. Sebab tak ada hukum. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berbuat demikian. Kenapa Allah Taala ni tak sebut banyak perkara? Bukan kerana lupa. Tu dia mention. Dia ingatkan kita kan. Bukan kerana lupa. Bukan Allah Taala kata, lupa nak sebut. Bukan. Itu manusia kan. Lupa nak sebut. Bahkan sebagai rahmat buat umat manusia. Allah tak tahu ke ada zirafah? Allah tak tahu ke ada kuda belang? Allah tak tahu ke ada
ada apa ni, kita kata ada kangaroo. Allah Ta'ala tahu semua. Tapi Allah Ta'ala tak sebut apa? Bukan dia lupa. Tapi kerana nak rahmat buat umat manusia. Memudahkan. Demi memberi kemudahan bagi manusia. Hukum perkara yang ditinggalkan, hukum halal, haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan. Kalau tidak disebutkan. Dalam isu apa kita sebut tadi, ialah dalam isu ibadat umum. Ibadat umum maksudnya ialah dalam muamalat. Muamalat maknanya makan minum, dalam perniagaan dan sebagainya, maka boleh dibuat oleh manusia. Kalau tak disebutkan oleh Quran secara jelas. Dalam ibadat tak boleh. Kalau tak sebut tak boleh. Sebab ibadat mesti mengikut cara yang diajar. Dalam muamalat, boleh dibuat apa saja selagi mana Allah Ta'ala tidak larang. Itu konsep dia dalam Islam lah. Jadi, alhamdulillah, kita sampai kepada penghujung lah. Hari ini, penghujung apa ni? Hadis ni, dan insya-Allah kita tamatlah hadis ni. Ini panjang ni, boleh baca sendiri. Yang apa ni? Fizil Nawawi. Jadi insya-Allah akan datang, kita akan baca yang ni lah, insya-Allah. Insya-Allah hadis yang ke 31. Ni akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ajah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya 1 jam 15 minit. Terima Allah. kasih banyak Ustaz. Sampai jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Hadis yang ke-31. Tani bagi ruangan jemaah bertanya Ustaz. Boleh? Boleh insya-Allah. Silakan. Konexum ada pertanyaan. Dr. Hairuni ada. Ada tu. Izan ada Malu-malu tu. tu. Malu-malu. Pasal lama dah jumpa, malu-malu. Itulah. Baik pun Ustaz. Ada banyak tapi nantilah sudah kelas Ustaz. Lama lagi tu Tanya tahulah ni masih ada masa. Mungkin terlalu banyak Okey. nak tanya, jadi Okey tu. Okey, basic kan Ustaz cakap tadi masa Nabi masa dulu kah? Ada hukum sunat haram yang boleh, yang tak boleh saja begitu ya? ya betul. Ya. Then tentang makanan ini tadi, tak betul soalan saya ni. Ini ada 3 kan yang boleh, tak boleh, yang Allah tidak sebut. Tapi macam misalnya, saya tidak tahu di Malaysia lah, di Brunei, macam orang Brunei, indah makan binatang lah yang 2 alam, hukumnya Ya. makruh. So yang menghukumkan makruh itu siapa ya? Okey. Macam tahu kan Ustaz yang apa tu binatang 2 alam macam ketam kalau orang Brunei cakap ketam yang nipah. hitam tu. Begitulah cuma tu. Ketan kaluk. Tahu. Saya pun tahu ketan kaluk dah. Ubi panggil Tapi- ketam kalok. Saya rasa ketan nipah lah kot yang warna hitam tu, saya rasa. Ya, besar tu hitam. Ya. Okey. Okey aja. Aha. Habis kan itu soalannya. Dihukumkan makruh. Satulah saja. Okey, Ya. tak apa. Ini bila kita bercerita tentang binatang ni, binatang-binatang yang boleh dimakan, binatang yang tak boleh dimakan. Jadi perkara ini isu ni memang banyak sangatlah kan mazhab-mazhab, ulama-ulama yang berbeza pendapat. Berbeza pendapat dalam satu binatang tu. Yang confirmnya ialah babi dalam Quran. Babi dan juga bangkai. Bangkai artinya ialah binatang yang tidak disembelih lah. Apa-apa saja binatang tak disembelih kecuali binatang laut, maka binatang darat lah. Binatang darat maknanya dia tu adalah haram lah. Itu yang dalam Quran. Ya. Dalam Quran 2 je sebut kan. Binatang yang tak disembelih dan juga yang kedua ialah babi. Selain daripada tu, ulama-ulama ada berbeza pendapat. Ni start beza pendapat ni. Yang paling kita nak kata yang paling strict ni, yang paling strict mazhab Syafi'i lah. Tak boleh ni tak boleh, ini tak boleh, 2 alam tak boleh, apa lagi? Yang makan dengan cakar-cakar tak boleh, ada taring tak boleh, makan daging gini macam-macam lah. Gitu kan. Jadi maknanya berbeza pendapat ulama. Termasuklah sini bila sampailah isu apa ni katam kaluk. Katam kaluk. Binatang yang hidup di 2 alam, nama dia.
Jadi ulama-ulama sebut, apa maksud binatang yang binatang yang hidup di dua alam ni, mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Mengikut mazhab Syafi'i. Okay. Tapi ulama-ulama pula berbeza pendapat pula. Bagaimana dikatakan dua alam tu? Yang kuatnya mengatakan yang boleh hidup dua-dua. Bukan boleh naik atas darat, bukan. Tapi yang boleh hidup dua-dua mana? Hidup di darat pun okey, no problem. Hidup di dalam air pun okey, no problem. Seperti ikan lah. Ikan tu memang duduk dalam air kan. Tapi kalau ikan keluar atas darat, dia mati tak? Ada yang mati cepat. Ada ikan seperti ikan puyuh kan. Ikan puyuh kan. Saya tak tahu tempat saya nama dia ikan puyuh. Dia boleh hidup 1 hari 2 hari atas air. Atas darat lah. Mana atas darat? Ikan puyuh. Ikan puyuh ni ikan darat lah. Ikan dalam sawah padi. Jadi, ikan puyuh tu boleh makan tak boleh makan? Sebab macam dia ni hidup dua alam kan. Ulama kata boleh. Dia mengikut tabiat. Tabiat binatang tu hidup dalam satu ke ataupun dua. Kalau jenis yang dua-dua memang tak boleh. Jenis boleh hidup dua-dua no problem atau tak boleh. Tapi kalau jenis yang hidup dalam air, tapi kadang-kadang dia suka naik atas darat, itu dimaafkan. Itu dikira macam hidup satu alam, bukan dua alam. Termasuk sekarang ni isu dia ketanipah ni. Sebab itulah ketanipah ni, ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Jadi sebab itulah dia jadi makruh. Jadi makruh sebab apa? Ada perbezaan sikit. Tapi jadi orang nak makan, silakanlah. Dia ikut pendapat yang kata boleh. Kalau orang tak nak makan, terpulang pada dia. Jangan marah kepada orang yang nak makan. Orang yang tak nak makan, jangan kata orang makan ni makan yang haram. Bukan. Jangan yang makan ni kata awak tak nak makan yang halal. Bukan. Jangan bergaduh lah. Yang pentingnya tidak bergaduh. Yang terbaiknya. Kalau itu Ustaz, kalau rokok kan tidak disebut dulu, tapi dia haram, hukumnya haram kan? Okey. Rokok pula. Bersiguk pula. Bersiguk semua okey. Bersiguk ni dulu, ulama-ulama dulu, ni dah lama lahir ni siguk ni, zaman 300 tahun, lepas 100 tahun, lepas 400 tahun selepas daripada Nabi, mula timbullah tembakau, tobako kan. Orang hisap ni seronok sedap kan. Dia macam-macam lah, sumpah aku ni. Kalau negeri Arab, dia kadang-kadang dia guna shisha kan. Kadang-kadang ada orang hisap pipe tu kan. Pakai rokok juga, pakai tembakau juga. Macam-macam lah, ada orang letak sini, style orang setengah tak ada letak sini kan. Dia panggil tembakau apa tu, bulat sini tu. Tembakau juga. Jadi, pengguna tembakau ni, ulama dulu, ulama zaman-zaman dulu, mereka ni tak ada kajian saintifik. Mereka buat kajian hanya, rokok ni boleh tak boleh. Mereka fikir, mereka lihat, rokok ni bau dia tak bagus. Bila orang isap rokok berbau busuk, baju dia berbau, mulut berbau, apa lagi berbau, bilik berbau, semua berbau lah, kereta berbau. Jadi orang guna tembakau macam tu, berbau. Jadi ulama dulu, zaman-zaman dulu, mereka kata, mereka tengok, zaman Nabi dulu, Nabi kalau ada orang makan bawang putih, bawang merah kan, pergi sembahyang, Nabi kata balik. Macam itulah lebih kurang. Sebab apa? Bau dia ni kuat. Mengganggu orang. Jadi akhirnya, ulama-ulama kata, siapa yang makan bawang mentah, maka makruh dia pergi jumpa dengan orang. Makruh makna makruh makan bawang tu. Sebab dia membawa bau. Saya tak tahulah durian ni makruh tak makruh bau dia. Kita seronok makan durian kan. Jadi, sekarang ni ceritanya, rokok pun ulama kata, tengok. Nabi kata bawang pun Nabi larang, ulama kata makruh, jadi rokok pun makruh lah sebab dia berbau. Tiba zaman kita ni, abad yang ke-20 ni, kajian ahli sains, kajian pakar-pakar perubatan, kajian semua dah setuju dah, sepakat maknanya sepakat para saintis, pakar perubatan kata rokok ni ada lebih daripada 1000 racun dalam tu. Tak tahu saya, dia katalah kan nikotin, apa benda lah, macam-macam sekali. Bila orang tu ambil, dia akan efek kepada kesihatan, efek kepada otak, efek kepada jantung, efek kepada hati, efek kepada lung, semua efek. Tak bagus maknanya. Jadi sebab itulah ulama-ulama moden pun ubah balik, telah mengubah hukum tu daripada mengatakan bukan makruh, tapi dia telah jadi haram.
Kenapa? Kerana semua perubatan macam confirm, tak ada pun pakar kesihatan kata dia tak efek pada kesihatan. Dia efek pada kesihatan. Oleh kerana itu dia membahayakan kesihatan. Merokok membahayakan kesihatan. Maka ulama moden semua kata dia ubah pendapat tu. Kata sebenarnya bukan makruh, tapi dia jadi haram. Cuma oleh kerana cuma ni ada cuma sikit. Dia bezalah sikit dengan apa ni, dengan arak. Arak ni haram sebab memang dalam Quran kata haram kan. Dalam hadis kata haram. Semua ulama kata haram, tak ada yang kata halal. Orang yang kata halal dia boleh bawa kepada keluar agama. Tu arak. Tapi rokok ni dia sedikitlah ada beza sikit. Dia kurang sikit. Kenapa kurang? Disebabkan ulama-ulama dulu kata makruh tu. Jadi ulama sekarang tak berani, ulama moden ni, walaupun mereka sepakat pada hari ini mengatakan rokok ni haram, tapi mereka tak berani nak mengatakan siapa yang mengatakan rokok tu halal, rokok tu makruh, boleh jadi murtad, boleh jadi keluar agama. Tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab ulama-ulama dulu masih ada yang mengatakan macam tu. Jadi sebab tu haram dia tu kuranglah sikit taraf dia tu kan. Daripada arak. Ya. Macam tu Hajah. So tidak sama tarafnya dengan itulah arak apa itu. Because yang Betul. kalau yang haram halal tu yang dalam Quran itu kita pakailah. So Ya, ini betul. ulama-ulama yang menghukumkan. So itu Ya. sebab rendah. Rendah sikit. Rendah sikit. Ya. Tapi still haram lah. Tu betul. Sepakat sekarang ni haram lah. Kalau mufti Malaysia semua kata haram lah. Fatwa kebangsaan ni. Mufti di sini pun kata haram juga lah. Kan? Ya. Kebanyakannya sorry Ireng. Sudah. Thank you. Kebanyakannya dari fatwa kan, Ustaz. Betul. Fatwa. Jadinya bukan hukum sangat lah kan? Hukum jugalah, tapi hukum yang fatwa. Dia lain sikit hukum yang dalam Quran, dalam hadis, lain sikit dengan hukum yang fatwa. Tapi walaupun fatwa, macam terutama sekali macam kalau Brunei kan, kalau Sigub tu fatwanya memang diharamkan kan, Ustaz. Jadi kena wajib ikut, Ustaz. Ya, dari segi betul. Dari segi sebagai mentaati hukum apa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib lah, memang wajib lah macam tu kan. Cuma satu saja kita tak bolehlah mengatakan orang yang kata makruh tu keluar agama. Itu tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekejap. Jadinya kalau orang merokok dia dikatakan berdosa. Betul. Kalau haram maknanya berdosa lah. Betul. Tapi bukannya hukum dari Quran, Ustaz. Ya, tidak semua hukum daripada Quran. Contoh kata kita sembahyang. Kita sebut usolli fardal zuhri, fardal jumaah. Itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi ulama kata sunat. Kan? Tak semua hukum datangnya daripada Quran dan hadis, tapi difahami oleh ulama secara indirect daripada Quran dan daripada hadis. Rokok tadi ni, rokok bersiguk ni difahami secara daripada Quran, secara tidak direct. Iaitu apa? Allah Taala kata wa harrama alaikum al-khaba'ith. Allah Taala haramkan perkara-perkara yang buruk ke atas kamu. Jadi maknanya rokok tu buruk kan, memberi mudarat. Allah Taala haramkan perkara yang memberi mudarat. Jadi maknanya walaupun tak sebut secara direct. Okey. Indirect ya. Okey. Faham Ustaz. Okey, sudah. Aku lagi. Sudah. Ustaz kan bertanya, apa beza irsyad hukum dan fatwa? Yang dalam Brunei lah ni dalam Brunei. Yang dalam penggunaan istilah Brunei ni, kalau fatwa tu ialah satu benda yang patut wajib dipatuhi. Siapa yang melawan siapa yang bercanggah dengan hukum tu, dengan apa yang difatwakan tu, makna bercanggah dengan kerajaan. Fatwa wajib dipatuhi. Kalau irsyad dia hanya guidance gitu. Dia bukannya satu benda yang boleh akan langgar undang-undang, dia kata. Dari segi undang-undangnya tidak salah. Bukan salah langgar lah maknanya. Tapi irsyad sebagai guidance kepada orang ramai untuk dalam hidup mereka. Itu maksud dia, irsyad hukum.
dalam istilah kita lah. Ya. Betul, wajib dipatuhi ya. Minta maaf kalau ada orang tanya soalan, boleh saya tanya? Silakan. Boleh. Ustaz, jadinya kan kalau orang yang macam barangkali kalau di masjid-masjid benar adalah barangkali imam-imam yang merokok Ustaz. Tapi Saya kalau tak di tahu. kalangan ialah di kalangan ahli keluarga yang kadangnya mengimamkan sembahyang. Macam mana tu Ustaz? Kalau yang mengimamkan itu merokok? Okey. Dari sudut agama, dari sudut sah ataupun tidak sah, orang yang kita panggil orang yang berdosa lah, orang yang fasik lah, orang yang buat salah, buat dosa, menjadi imam, dia tetap sah sembahyang, tak ada masalah. Sembahyangnya sah, sembahyang dia sah, sembahyang kita pun sah, kita mengikut dia, kita mengikut di belakang. Tak ada masalah. Sebab apa? Kalau ikut asalnya, ulama kata, mana ada orang tidak berdosa atas dunia ni kan? Semua orang berdosa kan? Jadi maknanya, orang yang bersalah, orang yang merokok, orang yang bersigur, menjadi imam, kita ikut di belakang, tidak jadi masalah. Cuma ulama-ulama kata, yang terbaik ialah yang nak jadi imam tu mestilah orang yang paling kurang lah dosa dia. Dan kalau buat dosa pun yang jangan terang-terangan. Faham tak? Maknanya tak adalah. Kalau bersigut, dia ni bersigut terang-terangan, tiba-tiba jadi imam. Cantiknya ialah orang lain, orang yang pergi kata soleh sikit, orang yang tak bersigut lah, betternya. Tapi janganlah pula, kata sebagai contoh, orang bersigut bacaan dia bagus, orang yang tak bersigut bacaan dia contohnya kata kan. Jadi kalau macam tu lebih baik orang bersigut. Sebab apa? Orang yang tak bersigut ni, kalau bacaan dia tak betul, dari segi lah bacaan memang salah kata kan. Itu kalau ikut ni tak sah jadi imam. Orang yang bersigut sah jadi imam. Gitu. Itulah maknanya. Saya ada dengar, tapi saya ingat dari siapa atau di mana Ustaz. Kalau pasal yang imam bersigut ni, yang lebih baiknya pilihlah macam orang yang sembahyang di masjid lah Ustaz. Yang baiknya pilihlah arah masjid yang imamnya indah merokok. Betul kah? Betul. Okay. Itu pendapat yang cantik lah. Iaitu cantiknya kalau kita tahulah confirm imam tu bersigut, cantiknya kita pergi sembahyang yang tempat yang tak imam dia yang lebih soleh lah. Bukan tak sah, bukan tak sah, cuma lebih bagusnya macam tu. Maaf, satu lagi pasalan yang anak yang tak sah taraf, maaf Ustaz, anak yang tak sah taraf. Pun saya ada dengar juga kalau orang yang ada sah taraf lebih baik ia yang mengimamkan, Ustaz, betul? Itu kurang sikit. Kurang betul sikit. Sebab anak yang tak sah taraf, dia tidak bersalah. Dia tak berdosa. Bukan salah dia. Salah tu salah ayah dia, salah mak dia, bukan salah dia. Kenapa dia pula dipersalahkan sedangkan dia tak salah? Saya terdengar sampai barangkali atau baca sampai boleh ingat Ustaz. Tapi dah betul lah Ustaz. Tak ada masalah. Dia seperti orang biasa. Jangan marah pada dia, jangan salahkan dia. Nanti kita tengok kan, nanti contohlah kita kata ada dalam family, manalah tahu kan, dalam family kita yang kita kenal ke yang tak sah taraf. Kita tahu tak sah taraf kita kan. Tak boleh marah pada dia. Jangan marah pada dia. Dia tak salah pun. Dia hanyalah insan yang menjadi mangsa keadaan kan. Bukan dia bersalah. Okey, faham Ustaz. Jazakallah Ustaz. Syukran. Afwan. Ada pertanyaan lagi sebelum kita ditutup? Nampaknya dada lagi ada Ustaz. Sampai kita ni jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama. InsyaAllah. Kita ni awal Februari. Nanti diumumkan lagi kita ni datang ke Dewan Kecil Kuliah kami Ustaz. Kalau ada perubahan kalau tak ada perubahan kalau ada perubahan, ya insyaAllah. Ya, kalau ada SOP
perubahan selepas akhir Januari, insyaAllah. InsyaAllah. Dengan itu kita tutup doa seperti biasa, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna Allahumma 'allimna Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitahu wa yassartahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Ustaz.